Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Jumaat 10 Safar 1443 bersamaan dengan 17 September 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Al-Qasas ayat 20, surah 28, juzuk yang ke-20, dan kita akan sambung siri yang ke-17, ayat yang ke-79, bermula ayat 79, berakhir dengan ayat 84, insya-Allah. Untuk rekod sejarah, hari ini kita dibenarkan di negeri Kelantan boleh solat Jumaat 40 orang, solat Jumaat dan jamaah 40 orang. Setelah 17 minggu ahli-ahli qaryah tidak berjumaat kecuali 4 orang. 17 minggu. Kali terakhir Jumaat 14 hari bulan 5 2021. Allahul musta'an. Kita minta pertolongan dengan Allah lah untuk hilangkan wabak-wabak yang banyak ni. Macam-macam wabak melanda dunia ini, maka Allah Ta'ala lah yang mampu untuk menghilangkannya dan memberi taufik dan hidayah kepada kita supaya sentiasa istiqamah dengan melaksanakan salatul jamaah, baca Quran dan melakukan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian, ala kulli hal kita sentiasa bersyukur pada Allah di atas segala nikmat yang dianugerahkan. Ahli-ahli ibadah, ahli-ahli pencinta masjid bergembira akan dapat kembali ke masjid. Orang-orang yang lain yang duk bercakap saja, waktu masjid dibuka tidak pergi, kita kata usahlah duk main sentimen di Facebook. Masjid dah buka pintu, pergi. Kalau betul-betul tak dapat masuk, buat cerita lain. Takut pergi pun tak lagi. Cakap je banyak. Baik para jemaah sekalian, kita teruskan pengajian kita dalam siri keangkuhan, kesombongan mendiang Qarun. Dalam siri ini, Qarun telah menunjukkan kesombongannya, menayang-nayang kekayaannya. Hasil daripada itu terzahirlah dua kumpulan. Kumpulan pengkagum Qarun dengan kumpulan yang insaf bahawa ini adalah ujian Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan kita tadabbur ini, kita tidak terkagum, terkesima, kata orang bila tengok orang kaya-kaya. Bahkan kita jadikan mereka sebagai iktibar pengajaran bahawa bukan semestinya nak senang, nak bahagia itu kena kaya di dunia dan juga di akhirat. Dan bagi kita yang kaya, kalau andai kata kita kaya, kita jadi manusia yang bersyukur. Kita kata Allah anugerahkan kepadaku kekayaan ini untuk diinfakkan, digunakan pada jalan yang diredainya, membantu orang-orang susah, memakmurkan bumi dengan syariat Allah Azza wa Jalla, dan segala perkara dilakukan untuk kebajikan dan kebaikan. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, seperti biasa kita akan mula dengan baca 1-2 ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Untuk maklumat pelajar, ayat kita siri ini bermula 79 berakhir 84.
insya-Allah tamatlah episod cerita Qarun. Bagi para pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi muka surat 843. Jawi muka surat 843. Mari kita baca satu dua ayat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Baik, semula kepada ayat kita 79. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Kemudian Qarun keluar kepada kaumnya dengan memakai perhiasan-perhiasannya. Masya Allah. Dalam siri yang lepas, para jemaah sekalian, kita telah tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut sifat-sifat Qarun. Betapa banyaknya kunuz, kanzun, sehingga kuncinya dipikul oleh beberapa orang yang kuat-kuat. Dan dia juga telah berbangga dengan kekayaannya, mendakwa apa yang dia dapat hasil daripada kecerdikannya, kepandaiannya, ataupun dia telah mendapat keredaan Allah sebab itu Tuhan beri dia kaya. Walaupun telah diberi 5 nasihat oleh kaumnya, untuk peringatan kita sekali lagi, Qarun ini daripada keluarga Nabi Musa. Bukan orang lain, anak beranak dia juga dari kalangan Bani Israel, tetapi berbelot oleh kerana dia kaya, dia sombong, dia angkuh, maka dia terkeluar daripada ajaran Nabi Musa AS. Tengok dalam ayat ini Allah kata apa? Fakharaja. Mana sekarang ni setelah berlaku bernasihat-nasihat dia tak dengar. Bahkan dia telah menunjukkan kesombongan dia dengan menayang-nayang kekayaan dia. Tengok dalam ayat ini Tuhan kata, fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun keluar kepada kaumnya daripada Bani Israel mutajammilan, dengan berhias-hias, fi zinatin azimatin, dengan perhiasan yang besar. Tengok nota di bawah 1331, yakni dengan memakai perhiasannya yang indah dan mahal-mahal, disertai dengan pengiring-pengiringnya yang ramai,
yang melambangkan kebesarannya dan kemegahannya. Hebatlah. Kan? Korun berjalan dengan diiringi oleh pembesar-pembesar dia, diiringi oleh kaum dia yang begitu hebat. Tengok kata di ulama kata zina, az-zina dalam ayat ini maksud dianya jamalus syai'. Keindahan sesuatu perkara, wattabahi, dan bermegah-megah dengan pakaian, dengan wangian, dengan kenderaan, senjata, pengiring-pengiring, pengawal-pengawal. Mana dia buat pertunjukan tu habislah orang di kampung Fayum mari tengok, hebatnya. Masya Allah, kayanya dia. Rugilah kita kalau tak dia jadi macam Qarun. Rugi. Bila tengok begini, Allah Ta'ala cerita kepada kita kumpulan pertama yang kagum dengan kekayaan Qarun. Dia kata apa? Tengok ayat 79 lagi. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya. Pada saat itu berkatalah orang-orang yang semata-mata inginkan kesenangan kehidupan dunia. Ai qala dhi'aful iman. Ulama tafsir kata orang yang lemah-lemah iman, yang duk gila kepada kekayaan kemewahan dunia, ketika dia tengok Qarun dengan kemegahannya, dengan kebanggaannya, mereka berkata, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Alangkah baiknya, senangnya hati, happy, bahagianya kita kalau kita ada kekayaan seperti yang didapati oleh Qarun. Kalau kita boleh kekayaan macam Qarun, bestnya. Itulah gambaran, angan-angan, cita-cita, cita-cita yang dikendaki oleh pengkagum Qarun, pencinta dunia. Allahu Akbar. Kenapa kita nak jadi macam Qarun? Innahu ladhu hazzin azim. Sesungguhnya dia, yakni Qarun, adalah seorang yang bernasib baik. Qarun orang bertuah, orang bahagia, orang macam-macam lah. Macam kita duk tengok hari ni lah kan. Bila kita tengok orang kaya-kaya, jutawan-jutawan segera ni, ramai juga yang Allah Ta'ala beri kepada mereka kekayaan. Daripada budak kampung sudah jadi jutawan, mulalah tak sedar diri pun payah juga. Kita mengatakan, semoga kita bila tengok orang kaya ni, kita jangan jadi kumpulan yang pertama ini. Kita kena belajar dengan kumpulan yang kedua. Dalam ayat 80, Allah gambarkan satu lagi kumpulan yang insaf, yang sedar, yang tahu hakikat dunia. Tengok para pelajar, ayat 80. Wa qala alladhina utul ilm wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Dan berkata pula orang-orang yang diberi ilmu di antara mereka, orang-orang yang diberi ilmu yang bermanfaat. Orang yang beri ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya, mereka tetap walaupun ada ilmu kagum juga dengan Qarun. Kerana itu para jemaah sekalian, kita berdoalah kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala beri pada kita mata penilaian yang jelas. Berapa ramai hari ini kita tengok orang mengaji ilmu, ada ilmu, tapi oleh kerana sudah naik taraf, ahli bisnes, ahli korporat, duk tayang harta kekayaan. Allahu Akbar. Nak ajak dia ceramah pun payah. PA telah menetapkan harga dan sebagainya. Kita kata hati-hati tuan-tuan. Wa qala ahlul ilmi nafi'. Berkata orang yang boleh ilmu yang bermanfaat. Al-arifuna bihaqiqati dunya. Orang yang tahu hakikat dunia.
yang dikagumi oleh pencinta dunia, pengkagum Qarun itu, dia kata apa? Ni dia beri nasihat kepada puak-puak kagum tu. Wailakum. Wailakum. Ulama luar kata kalimah wailakum, dia kata apa? Janganlah kamu berkata demikian. Wailakum. Janganlah kamu berkata demikian. Para pelajar sekalian, kita tengok waila maknanya asalnya doa untuk binasa, celaka puakmu ni, gitu. Kemudian digunakan perkataan wail fi zajri war rada' untuk nak memberi teguran, larangan, sekatan yang boleh menyekat orang daripada melakukan perkara tak baik. Wailakum, apa kamu ni? Itu maksud, janganlah kamu berkata demikian. Sawabullahi khairun, pahala dari Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Maknanya apa yang disediakan, na'imul jannah, nikmat syurga yang Allah sediakan di akhirat bagi orang yang beriman, bagi orang yang beramal lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada Qarun, daripada perhiasan-perhiasan yang mempesonakan tetapi menyebab dia jadi angkuh, sombong dan takabur. Sombong dan takabur. Maka kata di ulama, sawab itu iaitulah pahala di akhirat. Ada pula sebahagian ulama kata sawab tu, sawabullah itu pahala di akhirat. Bagi maksud sawab, as-sawabul ajil, pahala yang segera di dunia, Allah beri kepada kita kemanisan beribadat, mencintai Allah dan Rasul, kembali kepada Allah, dan itulah yang dikatakan pahala segera. Pahala segera yang Allah anugerahkan kepada kita yang beriman, yang tahu godaan dunia ini, iaitulah rasa manis beribadat. Alhamdulillah. Ibadat ni kalau tak manis, kita rasa susah je. Allah, subuh dah. Orang yang manis beribadat, belum subuh sudah bangun. Itu dia panggil kemanisan beribadat. Selepas solat, tak sibuk dengan benda lain, sibuk dengan zikir. Hari Jumaat pula banyakkan selawat, baca Al-Kahfi, bersedekah. Yang boleh ke masjid, pergi awal ke masjid, tanda syukur. Jadi banyak perkara-perkara yang boleh dilakukan. Kerana itu ahli penasihat ini kata apa? Wala yulaqaha illa as-sabirun. Pahala kebaikan dunia tadi, sebelum kita menerima pahala di akhirat, tidak akan dapat menerima pahala yang demikian itu melainkan orang-orang yang sabar. Tengok nota di bawah kata apa. Yakni yang sabar dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan sabar dan menjauhi larangannya. Di para pelajar sekalian, kita telah belajar dah dulu banyak kali dah ulang berapa kategori sabar. Sabar itu ada berapa kategori? Ada 3 kategori. Apa dia kategori? Yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar di atas ujian. 3 ingat. Kita ni para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, tidak diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapat kemanisan iman, melakukan ketaatan, kecuali apabila kita sabar melakukan ketaatan. Bila kita dengar ini dari Nabi SAW, Nabi ajar, sunnah Nabi, lantas terus kita berusaha untuk beramal dengannya. Bermula daripada kita dengar tadi, kita bercita-cita, aku tak akan berhenti lagi sehingga aku mati. Sebagaimana yang berlaku ni dalam
mukaddimah kitab Sunnah Muamalanku ini saya sebut sudah berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi beberapa orang. Bila dia dengar sunnah Nabi, contohnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, bila dia dengar Nabi kita kempen kelebihan solat sunat 12 rakaat, dia kata aku tak pernah tinggal lagi semenjak aku dengar. Mari pula Ambas hadis, dia kata tak pernah. Allahu Akbar. Semua sahabat-sahabat rawi-rawi hadis mengulang kata-kata Ummu Habibah, aku tak tinggal lagi setelah aku dengar. Jadi kita para belajar, kita nak di situ. Bila kita dengar sunnah Nabi yang sahih, yang sabit, kita amalkan. Jangan pula tolong duk sebar-sebarkan ini WhatsApp berantai, ibadat-ibadat yang tidak sahih, jangan menjadi penyebarnya. Alhamdulillah. Yang sahih pun tak habis nak buat. Giduk sebar hak pelesu pula buat apa? Jadi akhir kata di ahli ulama-ulama yang salih ni, wala yulaqaha illa sabirun. Ai tidak diberi taufik untuk beriman dan beramal saleh dan juga bersifat zuhud di dunia, yang boleh mencapai pahala di akhirat kecuali orang sabar melakukan ketaatan. Pertama, sabar meninggalkan maksiat dan sabar di atas ujian Allah Azza wa Jalla. Ujian Tuhan tu macam-macam. Ada ujian sakit, ada ujian kesempitan hidup, tubuhnya sehat, makanan tidak ada, dan berbagai-bagai lagi ujian yang perlu kita lalui dengan sabar. Baik para pelajar sekalian, tamatlah episod penayangan kesombongan dan berpecah dua, pengkagum Qarun dengan orang yang insaf mengetahui bahawa ini semua ujian. Kemudian sampailah masa yang sangat menakutkan kita, iaitulah masa Allah Ta'ala jatuhkan hukuman ke atas Qarun. Allah jatuhkan hukuman ke atas Qarun. Tengok ayat 81. Matilah Qarun. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Allahu Akbar. Lalu kami timbuskan dia bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah. Khasafna, khasafa dengan makna tenggelam. Rumah dia, harta kaya dia, dia sendiri khasaf, tenggelam ke dalam bumi. Ai faghayyabna Qarun. Kami tenggelamkan Qarun wadarahu, dan rumah dia, mana harta kekayaan dia, fi batinil ardi, dalam perut bumi. Tak ada apa dah. Allahu Akbar. Sebab apa para jemaah sekalian? Tanda, catat, ini siri-siri Allah binasakan sesuatu kumpulan, kaum, orang sesuai dengan dosa dia. Sesuai dengan dosa dia. Dosa Qarun, takabur, sombong, bangga diri. Maka sesuai dengan dia, kita benamkan dia dalam bumi, hilangkan kesombongan. Allahu Akbar. Allah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, ya Rabb. Tengok hadis. Tuan-tuan dan puan-puan, tanda hadis ni, kerana ini di antara ciri-ciri kesombongan yang telah menyebabkan Qarun ditenggelamkan dalam bumi. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar meriwayatkan, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyala. Ada seorang laki-laki berjalan menarik pakaiannya dengan sombong. Al-khuyala al-bataru wal-kibru wal-zahwu wal-tabakhtur. Sombong. Berjalan dengan baju comel, pakaian cantik ni, sombong. Khusifa bihi, ditenggelamkan oleh bumi. Bumi sedut dia masuk.
fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Dia akan diseduk setiap hari masuk sampai kiamat. La haula wala quwata illa billah. Hadis ini rawahul Bukhari. Maknanya mana-mana orang sombong, tak kiralah dengan pakaian ke, dengan kenderaan ke, dengan apa ke, kasut comel ke apa, berjalan dengan sombong, hati-hati tuan-tuan, penyakit korun ada dalam diri, tidak selamat awak untuk ditelan oleh bumi. Itulah kata di para ulama tadabbur, dosa-dosa balasan Allah Ta'ala mengikut perbuatan. Dia sombong, kita telan dalam bumi. Na'udzubillah. Dalam hadis ini, siapa sombong, kena. Hadis ini rawahul Bukhari. Satu lagi hadis yang berbahaya ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yamshi fi hullatin seorang laki-laki berjalan dalam pakaian yang cantik. Tadi izar ni kain di belah bawah. Maknanya kita panggil pakaian belah bawah dia. Labuh pakaian. Melerek kan. Ia ni pula hullatin, pakaian belah atas. Baju, kot, mislah, jubah. Apa sajalah pakaian. Na'udzubillah. Tu'jibuhu nafsu. Allahu Akbar. Kagum dia dengan pakaian dia, dengan penampilan dia, dengan kekayaan dia. Murajjilun jummatahu. Rambut dia pula comel, panjang rambut. Rambut dia panjang sampai ke bahu. Itu makna murajjilun jummatahu. Apa jadi? Iz khasafallahu bihi, Allah Ta'ala tenggelamkan dalam bumi. Fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah, dia disedut, ditelan sikit sampai kiamat, pau sampai bawah. Hadis ini juga dalam Bukhari wa Muslim. Jadi ada orang kata hadis ini terpakai kepada Qarun. Dia kata ni Qarun ni. Jadi para ulama lain kata umum. Siapa Qarun dan orang yang bersifat seperti Qarun sangat berbahaya, ia akan ditelan oleh bumi. Na'udzubillah. Jadi para pelajar sekalian, marilah kita bersifat tawaduk. Kalau kaya setara mana pun, tawaduklah kita. Jangan duk bangga diri, sombong diri. Berpada-padalah dengan pakaian kita, dengan penampilan kita, dengan kenderaan kita. Kita tak kata kita kena jadi orang selekeh. Kan dalam hadis lain Nabi dah sebut, sallallahu alaihi wasallam sudah sebut. Allah Ta'ala bila beri nikmat kepada hamba dia, dia suka tengok kesan nikmat itu. Sudah sebut itu. Tapi kesan nikmat itu jangan menyebabkan kesombongan. Kalau sombong jadi lagu ni lah. Yujaljalu makna disedut, ditarik sikit sampai ke akhir kiamat. Na'udzubillah. Allahul musta'an. Baiklah. Tengok Tuhan kata apa kepada Qarun. Setelah dia ditelan oleh bumi, dia dengan harta benda dia. Di sini ada cerita Bani Israel, cerita Israeliat ni. Katanya Qarun ni upah wanita suruh mengaku zina dengan Nabi Musa. Tapi saya tak jumpa dalam riwayat yang sahih. Jadi elok kita tak sudut ceritalah. Memadailah dengan apa yang Allah cerita, bahawa Qarun ni kaya, dia sombong, dia ditenggelamkan dalam bumi. Nak tengok di mana Qarun ditenggelam, pergi di Fayum di Mesir. Di sana terdapatnya tasik Qarun. Baik para pelajar sekalian. Allah kata apa? Ayat 81. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Maka tidaklah ia mendapat sebarang golongan, kawan-kawan, teman-teman, pengawal-pengawal, pengikut-pengikut yang boleh menolongnya dari azab Allah. Waktu dia di bumi seduk, tak ada pengawal mari holo tali ke tarik, masing-masing lari.
wa ma kana minal muntasirin, dan ia pula tidak dapat menolong dirinya sendiri. Aku kaya, tolong lah. Malaikat bumi duk sedut. Allahu akbar, walillahil hamd. Kita syukurlah kepada Allah Taala dengan apa yang kita miliki, apa yang kita ada. Usahlah duduk bangga-bangga dengan kekayaan orang ataupun bercita-cita nak jadi kaya dengan cara yang tidak baik, tak payah. Tapi kalau Allah Ta'ala beri, la tansa nasibaka minad, ambil. Yang halal kita ambil. Nak cari kekayaan dengan jalan yang salah, jangan. Susah kita nanti. Susah di mana? Di akhirat. Baik, mari kita tengok apa jadi kepada kumpulan-kumpulan yang kagum dengan Qarun tadi. Ayat 82. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Allah. Baru sedar pengkagum Qarun. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi. Sedarlah. Puak-puak pengkagum Qarun mula insaf. Dan orang-orang yang pada masa dahulu, waktu Qarun tayang dia punya harta, bercita-cita mendapat kekayaan seperti Qarun, mulai sedar sambil berkata, wah, sesungguhnya Allah memewahkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan dialah juga yang menyempitkan. Mana kuasa bagi rezeki ni kuasa Allah. Allah bagi rezeki kepada seorang, sama ada dia sayang ataupun dia nak uji. Kita tak tahu kita duduk di mana, maka janganlah kita duduk minta-minta nak kaya. Nanti Allah beri kekayaan, kita jadi kesombongan. Tak apa Ustaz. Saya yakin. Yakin. Diri saya boleh kontrol. Boleh kawal kesombongan. Tuan-tuan dan puan-puan. Dalam satu lagi ayat Allah kata al-amru min makrillah. Jangan kita confident dengan ujian Allah Azza wa Jalla. Jangan confident. Jadi kita minta yang baik-baik dengan Allah. Jangan kata bagi kaya Tuhan daripada saya, tak mengapa, saya boleh jaga diri, boleh kawal, boleh kontrol. Tak payah. Apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, al-khairu makhtarahullah. Yang baik itu apa yang Tuhan pilih untuk kita. Kata di puak-puak ni, pengkagum Qarun tadi kata apa? Laula ammanallahu alaina la khasafa bina. Kalau tidaklah kerana Allah memberikan pertolongan kepada kita, beri hidayah, taufik, tentulah kita akan dibinasakan dengan tertimbun dalam tanah seperti Qarun. Kita ni pun kalau tak kena cara jadi Qarun juga ni. Nasib baiklah, masing-masing insaf. Mujurlah kita duduk macam ni. Kalau tidak tenggelam sekali dengan Qarun. Baru sedar, baru insaf. Baru insaf. Jadi puak-puak pengkagum Qarun semalam, yang bercita-cita nak jadi seperti Qarun, nadimu, menyesal adalah di atas apa yang mereka nak setelah dia tengok Qarun binasa. Jadi kagum, insaf balik. Masya Allah, Allah Ta'ala beri kaya kepada orang. Allah Ta'ala jadi orang yang itu semua dengan pilihan Allah Azza wa Jalla. Tak usahlah kita duduk nak jadi yang pelik-pelik yang kita tak dapat. Baik, tengok nota di bawah.
وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Aduhai. Sedap juga terjemahan orang tua-tua dalam pimpinan ni. Aduhai, sungguhnya orang-orang yang kufurkan nikmat Allah Ta'ala tidak akan berjaya. Ada nota di bawah. Ayat ini nota 1333, tengok tuan. Ayat ini menegaskan bahawa kekayaan dan kemiskinan adalah menurut ketetapan Allah dan hikmah kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya kemewahan yang diperolehi seseorang itu tidaklah menjadi alamat bahawa ia diredai oleh Allah. Tengok, orang kaya bukan semestinya Tuhan redha. Demikian juga kemiskinan yang menimpa seorang tidak menjadi alamat bahawa orang dimurkai oleh Allah. La. Dua-duanya ujian. Yakni yang beramal dan berusaha dengan ikhlas. Belum lagi. Baik. Itu nota di bawah. Maknanya kita boleh sedar, kita boleh insaf bahawa apa yang Allah beri merupakan satu ujian. Bukan semestinya Allah suka dia beri kaya. Allah murka dia beri miskin. Tidak. Allah sayang dia bagi sihat. Allah tak sayang dia bagi apa? Bagi sakit. Tidak syarat. Kadang-kadang yang dia sayang tu dia bagi sakit. Untuk apa? Membersihkan orang itu daripada sebarang dosa. Sehingga dia bertemu dengan Allah setelah melalui kesakitannya, naqiyun, nazifatun, bersih, suci daripada dosa-dosa. Ya Rabbal Alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada sifat munafik, sifat bencikan orang yang beriman, sifat sayang kepada orang kafir, daripada sifat cintakan dunia. Ya Allah, bersihkanlah kami daripada dosa-dosa kami. Ya Arhamar Rahimin. Allahu Akbar. Baik, kita tengok apa lagi yang disebut dalam ayat 83. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahu Akbar. Tadi orang-orang yang beriman yang ada ilmu kempen kepada masyarakat, sawabullahi khairun. Pahala yang Allah sediakan lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh Qarun. Mana pahala tu di mana? Di akhirat. Atas dunia ni kita tak nampak. Maknanya Qarun telah dapat bahagian dunia, tapi dunia yang menyebabkan dia binasa. Na'udzubillah. Mana ayat ini juga mengatakan bahawa sawabullah, pahala yang Allah sediakan di akhirat itu besar, maka kejarlah yang di sana, jangan terlalu menumpukan yang di sini. Tengok, tilka darul akhirah, negeri akhirat yang telah diterangkan nikmat-nikmatnya itu kami peruntukkan. Kami sediakan dia bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh atau kelebihan di muka bumi. Tengok ada bintang di situ. Maknanya nota tambahan. Yakni yang beramal dan berusaha dengan ikhlas kerana Allah semata-mata. Kalau mereka mendapat kelebihan dan kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya, mereka tidak berlaku sombong, takabur atau menindas orang-orang lain. Ini ayat ini seimbang para jemaah sekalian. Kita jangan kata semua orang kaya, orang berpangkat besar tu sombong belaka, ini VIP ni apa cerita. Jangan. Ada orang yang besar pangkat tapi tawaduk dia kepada Allah. Ada orang miskin tapi sombong. Dalam hadis
Nabi SAW bersabda, 3 golongan yang Allah Ta'ala tak nak tengok dia. Tuhan tak nak tengok orang ni. Siapa dia? Dia apa ni? Al-ahil, salah satu daripadanya al-ahil al-mutakabbir. Orang miskin sombong. Tuhan tak nak tengok orang ni. Dahlah miskin, mu sombong buat apa? Kalau orang kaya sombong, menasabah dengan dia. Mu miskin sombong juga. Kadang-kadang macam tu orang miskin ni. Bila kita pergi jumpa dia, bagi bantuan, pakcik, marilah kita pergi masjid. Banyak lagi bantuan kami nak beri. Tak apalah ustaz, tak nak bagi sudah. Aku ajak pergi masjid. Bukan ajak pergi menoreh, bukan ajak pergi buat kerja. Ajak pergi solat. Dia jawab, entah tak mau bagi sudah. Sombong punya mana masyarakat. Mana itu dia kata, al-ahil al-mutakabbir. Orang miskin yang sombong ini dibenci sangat-sangat. Allah Ta'ala tak nak tengok orang muka macam ni. Sebab dahlah miskin sombong pula. Allahu Akbar. Jangan main. Baik para pelajar sekalian, dalam hadis kita kena tengok ni. Tengok lepas pada bintang tu. Allah Ta'ala tidak kami peruntukkan bagi orang-orang syurga itu bagi orang la yuridun. Tengok tuan-tuan tanda. La yuriduna uluwan fil ardi, yang tidak bertujuan, tidak berkehendak, tidak berniat, tidak ada iradah, maksud dia hendak mendapat pengaruh atau kelebihan di muka bumi. Orang ni Tuhan sediakan pahala di syurga. Yang pertama, wala fasadan, dan tidak ingat hendak melakukan kerosakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, mari kita tadabbur sikit. Ayat ini ada poin besar yang disebut. Yang pertama, la yuriduna uluwan. Memang sifat orang ni tak nak meninggi diri. Tidak nak sombong. Wala fasad, dan dia tidak melakukan kejahatan. Kenapa Tuhan tak kata lillazina uluwan? Sebab ada orang tak sombong. Sebab apa tak sombong? Sebab terhalang nak sombong. Maka ayat ini Allah nafikan la yuridu, langsung tak ada niat nak sombong. Itu dia. Sebab ada orang tak boleh sombong dengan sebab terhalang. Ada juga memang dia nak sombong tapi terhalang dia nak jadi sombong. Terhalang dia nak mendapat pangkat kedudukan. Terhalang dia nak menjadi korporat besar contohnya. Tapi asalnya memang dia nak. Maka Tuhan sekat la yuridun. Awal lagi dia tak nak. Jadi para pelajar pencinta tadabbur tanda situ la yuriduna ula. Mana memang dia ni tak ada sifat nak sombong. Bukan dia tak boleh sombong. Ada orang tak boleh sombong, bukan tak nak sombong, tak boleh nak sombong. Sebab cawatan dia kekayaan dia tak tercapai target. Allahu Akbar. Ini dalamnya, detailnya huraian Al-Quran. Masya Allah. Mari kita tadabbur. Dalam hadis Nabi, seorang sahabat nama dia Iyad dengan dad al-Mujashi'i radhiyallahu anhu berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin khatiban. Nabi kita bangun berdiri berkhutbah. Faqala inna Allah auha ilayya an tawada'u. Allah Ta'ala wahyukan kepada aku supaya bagi tahu kepada kamu adalah kamu semua tawadhu' hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sehingga tak ada siapa yang bangga besar diri seorang atas orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin, tak ada siapa yang kena pada orang itu pada orang ni. Hadis ini rawahu Muslim. Satu hadis. Hadis yang kedua daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dengan ini tuan-tuan, hadis ini sangat menakutkan kita.
La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga mudah-mudah mana-mana orang yang ada sekelumit besar zarah perasaan sombong dalam hati dia. Allahu Akbar. Ya Rabbi, berilah kepada kami keampunan dan kemaafanmu ya Allah. Mari dalam hati kita ni kadang-kadang tak mari. Aku ni hebat juga. Lah, dia panggil orang kata-kata lah mari, maknanya mari lintasan. Kita tepiskan benda tu. Qala rajulun, seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Rasulullah, bagaimana dengan seorang yang suka pakaian cantik, kasut lawa? Macam mana orang ni? Sombong ke? Qal, Nabi kita bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala tu jamil, indah, sempurna. Allah Ta'ala suka kepada keindahan. Al-kibru, yang kata sombong tadi apa dia? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Tanda tuan-tuan. Al-kibru, sombong itu orang yang menolak kebenaran. Kita bagi tahu dari ini Quran, ini hadis, ini kata ulama salafus salih, ini. Apa ustaz lagu ni? Sombong tak sombong? Berapa orang sudah pelajar kita ni dimarahi kerana share link kuliah kita ni. Saya kata tak apalah tuan-tuan, sabarlah. Orang suka dia dengar, orang tak suka biarkan. Batarul haq, tak dengar lagi, tak tengok lagi apa orang kata. Tak boleh pakai. Kita baca Quran, baca hadis je, baca ini je yang kita ada. Cita-cita Israeliat jarang-jarang dibawa untuk mencelikkan mata supaya tak mengantuk. Itu pun dengan penjelasan ini cerita Israeliat. Yang betul-betul duduk mai bawa Israeliat pagi sampai gelap, itu ini yang betul-betul ini. Sabarlah, biarlah, tak apa. Nabi kata al-kibru, sifat orang sombong itu menolak kebenaran, wa ghamtuna, menghina orang, itu baru sombong. Kita pakai baju cantik, kita hina orang pakai baju elak. Kalau kita nak pakai baju cantik, baju comel, sekarang Nabi menganjurkan kita hari Jumaat ni pakai baju cantik-cantik, tak ada masalah. Tengok orang miskin pakai baju cantik, baju buruk, jangan hina dia. Kita ambil kain atas dah bau kita ni, selimut dia, bang, ambil kain ni, saya bagi bang. Seronok dia. Oh, Masya Allah Tuhan. Allah Ta'ala lah murah rezeki, Allah Ta'ala lah panjang umur, Allah Ta'ala lah selamat. Akan didoai oleh orang tu. Masya Allah. Kita nak pergi masjid, kita bawa dua contohnya. Kain ni satu, serban atas kepala. Mula-mula bagi hak ni dulu. Jumpa orang miskin seorang lagi, buka serban tu bagi dia. Tinggal kufiah je kita. Masya Allah. Baru puas hati. Baiklah, hadis ini rawahu Muslim. Allah kata, wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami semua ni orang yang bertakwa ya Rabbal Alamin. Bila orang bertakwa, atas dunia dia tawaduk, yang halal dia ambil, yang haram diketepikan, yang baik kita bawa, yang tak baik kita tinggalkan, yang sunnah kita amal, yang tidak sunnah kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita layak menjadi orang muttaqin. Karena itu seorang sahabat selepas daripada ibadat dia menangis. Orang kata, Syekh, kenapa tuan menangis? Kita dah sudah ibadat. Haji dah sudah, cerita haji ni. Lepas haji tengok dia duduk menangis. Kenapa tuan menangis? Orang lain bergembira selesai haji. Kata di sahabat salafus salih ni, kaifa la abki? Bagaimana akak tidak menangis? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala kabul amalan ini daripada orang yang bertakwa. Aku tak tahu aku daripada orang bertakwa ke tidak. Menangis. Masya Allah. Kita ni happy-happy pula. Oh, boleh selfie. Selesai sudah mengerjakan haji. Selesai sudah mengerjakan umrah. Selesai sudah khatam Quran. Selesai sudah pagi ni berzoom khatam Quran ramai-ramai. Masya Allah, tabarakallah. Jauhnya jarak kita dengan mereka. Allahumma wafiqna lil amal salih
waj'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami dari orang yang bertakwa. Baiklah, kita bagi ayat terakhir dalam siri ini, ayat 84. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza alladhina 'amilus sayyi'at فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Sesiapa yang datang membawa amal kebaikan pada hari kiamat, maka baginya balasan yang baik, yang lebih baik daripadanya. Allahu Akbar. Siapa dia mari bawa amalan-amalan yang baik, pada akhirat Allah Ta'ala akan balas lebih baik daripadanya. Wa man jaa bis sayyiati, dan siapa yang datang membawa amal kejahatan, na'udzubillah, fala yujza, maka tidak mereka yang melakukan kejahatan itu, siapa datang bawa kejahatan, maka mereka yang melakukan kejahatannya tidak dibalas melainkan dengan apa yang mereka kerjakan. Fala yujzal ladzina 'amilus illa ma kanu ya'malu. Inilah rahmat Allah Taala. Kalau buat baik digandakan. Subur kita punya pahala. Tapi kalau buat jahat, satu sama satu. Bagaimana kalau jahat juga berganda? Lagi dahsyat. Itulah dikatakan rahmat Allah Taala sangat luas. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam hadis Allah Taala, hadis kursi, Tuhan kata rahmat aku mendahului kemurkaanku. Allah Ta'ala, inna rahmat Allah Ta'ala qaribun minal muhsinin. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, siapa dia datang dengan kebajikan, Allah gandakan. Siapa dia datang akhirat esok dengan kejahatan, maka dibalas satu sama satu. Itu pun sudah cukup, tuan-tuan. Sekali diceluk dalam neraka, hilang habis segala nikmat yang ada di atas dunia dulu. Baiklah, kita berhenti setakat itu. Ayat 84, kita pergi kepada beberapa 10 faedah ataupun lebih yang boleh kita kutip di dalam pengajian kita Al-Fawaid At-Tarbawiyah wal Ilmiyah dalam siri ini, insyaAllah. Yang pertama, para pelajar sekalian, setelah kita belajar ayat ini, ayat 79-84, Al-aqil, orang yang berakal akan berusaha untuk apa? Untuk tengok kepada orang lain. Contohnya kita ni ahli korporat, kita tengok orang lain derma, infak, wakaf, kita juga mesti berusaha untuk mencapai tahap sebagaimana yang mereka dapat. Tapi orang jahil tidak, dia dengki pula kepada orang yang derma. Apa dia ni derma banyak ni, macam nak menunjuk-nunjuk je. Jangan. Sebab itu dalam isu Qarun ini, orang yang baik-baik dia tidak dengki dengan Qarun. Dia tak dengki. Qarun ada banyak harta, aku kalau banyak harta aku derma. Kan tersebut dalam hadis tentang niat tu. Ada orang yang tak ada harta tapi pahala dia macam orang berharta. Ada orang tak ada ilmu tapi pahala macam, sebab dengan niat dia. Dia kata, aku kalau aku dapat harta macam ni, aku infak fisabilillah. Tapi Tuhan tak bagi kepada dia harta. Mungkin kalau Tuhan bagi, bertukar watak dia daripada tawaduk kepada sombong. Na'udzubillah. Maka Allah Ta'ala tak beri, dia mendapat pahala infak dengan niat dia yang baik. Allahu Akbar. Kita ni para jemaah sekalian, kita tengok, aku ni Tuhan tak bagi harta, tapi cita-cita besar aku, kalau kaya, aku nak jadi macam dia. Kita katalah contoh, kita tengok siapa kita ambil contoh yang matilah, senang. Syekh Ar-Rajhi, Toke Beng Rajhi contohnya. Orang tayang dia punya kebun ladang kurma dia untuk infak saja berapa hektar luas. Semua untuk infak.
Masya Allah tabaraka. Jadi kita kata aku kalau kaya juga infak. Tapi kita dah kaya sekarang ni tak infak-infak juga. Asyik barang-barang ada kat rumah kita tak bagi-bagi sampai rusak, sampai binasa. Tak bagi-bagi juga kepada harta. Duk simpan barang tu buat apa? Bagi je lah. Dah banyak. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebut wala yulaqaha illa sabirun, tak ada mencapai tahap orang yang muttaqin kecuali orang sabar. Tengok dalam ayat ini Tuhan kata yulaqa illa as-sabirun, golongan yang sabar. Ulama tadabbur kata kenapa Allah gunakan lafaz jamak as-sabirun, lafaz jamak. Dia tak kata illa sabir. Targhiban fit ta'awun, galakkan supaya kita bekerjasama. Isyarat kepada agama ini tidak akan tertegak dengan hanya seorang buat kerja. Dia akan tegak apabila berlakunya ta'awun di antara masyarakat. Kita nak buat kebajikan, nak buat benda baik, nanti kita kena sama-sama. Ahli masjid sama-sama buat. Nak larang kemungkaran, sama-sama kita larang. Baru dia panggil ta'awun tu jadi, barulah timbul kesabaran. Yang ketiga, fa khasafna bihi wa bidalihi al-ard, kami tenggelamkan Qarun dan harta bendanya sekali. Qarun dengan harta bendanya sekali. Ayat ini memberi amaran keras daripada sifat bangga diri, sombong diri dan juga mengkhianati makhluk. Jangan. Siapa dia bangga, sombong, maka dia spesif Qarun. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Yang keempat, tadi saya tekankan ayat 83, la yuridu na'uluwan. Allah kata orang yang mencapai tahap tawaduk ini orang yang langsung tidak ada dalam hati dia nak ketinggian, nak melakukan benda tak baik. Sebab apa Tuhan guna kalimah iradah, yuridun, iradah? Sebab Tuhan tak nafi perbuatan. Kalau kata orang yang tak melakukan, sombong, tak melakukan kezaliman, kata di para ulama boleh jadi dia tak buat tu li'adami tamakkun, sebab dia tak mampu nak buat. Sebenarnya dia nak yang sombong, dia nak buat tak baik tapi dia tak mampu. Maka di ayat ini Allah nafi, kata orang potong dari umbi, la yurid, memang mereka tidak berkehendak nak buat benda tak baik, memang mereka tidak berniat nak buat tak baik. Tu baru jadi. Allah, sebab itulah kita kata betapa besarnya ilmu tadabbur Quran. Kalau baca sepintas lalu ini tak rasa, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua kita tidak terasa la yuridun begitu. Tapi bila disentuh oleh ulama tadabbur, la yurid, mereka bukan tak buat benda tak baik, memang tak ada berniat, tak berniat pun nak buat benda tak baik. Allahu akbar. Dalamnya detailnya, telitinya penggunaan ayat, itulah yang dikatakan Al-Quran min indillah. Kita yang kalau kita baca saja-saja, kita tak terasa, tak jumpa rahsia-rahsia di sebalik ayat itu. Alhamdulillah. Ini je ilmu rahsia kita, pati rahsia. Orang lain rahsia dia lain macam lain. Rahsia ayat ni kalau baca boleh jadi gini, baca gini. Itu rahsia geng-geng bomoh nama dia, kan? Baik. Yang kelima, talabu syarafi dunia, menuntut kemuliaan hidup dunia ataupun menuntut pangkat, ketinggian di muka bumi ini, nak pangkat, nak kedudukan lebih bahaya daripada gila kepada harta. Dia kata ni, ad-daru ala min talabil mal wa dararuhu a'zam. Orang yang, dua orang yang ni minat nak kepada kekayaan, satu kumpulan. Satu kumpulan lagi nak kepada riasah. Riasah ni nak kepada kekuasaan. Jadi mudarat kuasa lebih besar daripada mudarat harta.
Sebab harta itu menjadi alat saja. Jadi wasilah untuk menuntut kekayaan. Maka ulama tadabbur kata, al-hirsu ala syarafi ala qismain. Orang yang tamak, loba nak kemuliaan, kedudukan, pangkat itu ada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama, orang yang nak pangkat dunia. Nak pangkat, saya tak sebutlah pangkat apa-apa. Nanti tuan-tuan apa salah faham. Yang penting pangkat dalam dunia. Wa hadza khatarun jiddan. Ini sangat-sangat berbahaya. Dan biasanya kalau kata nak pangkat tu, pangkat dunia lah. Yamna khairal akhirah. Orang ini akan terhalang daripada kebaikan akhirat. Sebab itu Tuhan kata, tilkad darul akhirat naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan. Pahala akhirat itu kepada orang yang tak nak ketinggian dalam dunia. Wa qalla. Ulama tadabbur kata, jarang orang yang nak ambil pangkat dunia ni bi talabil wilayah wuffiqa. Orang yang kalau nak sangat ke pangkat atas dunia ni, jarang Allah Ta'ala taufikkan dia. Kalau dapat juga, yukalu ila nafsi, Tuhan serah kepada diri dia. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW bersabda kepada Abdul Rahman bin Samurah, la tatlubul imarah. Jangan minta jawatan. Jangan minta pangkat kedudukan. Kalau kamu minta, Allah Ta'ala serahkan tugas itu kepadamu. Tapi kalau kamu dilantik dengan sebab kelayakan kamu, Allah akan bantu. Allahu Akbar. Cari tuan-tuan hadis Abdul Rahman, nasihat Nabi kepada Abdul Rahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Baik, satu. Yang kedua, ini bahaya untuk kita ustaz-ustaz ni. Talabus syarafi wal ulu ala bil umuri diniyah. Nak mencari kedudukan, ketinggian dengan isu-isu agama. Dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan sifat zuhudnya. Hadza afshahu minal awal. Afshah. Ia ni lebih jelek, lebih keji daripada orang yang mengejar pangkat dunia. Sebab pangkat dunia ni kita nampak, tapi pangkat akhirat ni berselindung di sebalik serban dengan jubah, yang sebenarnya dia duk mencari pengaruh, mencari kedudukan, mencari macam-macam. Orang mencari ta'assub kita. Sebab itulah orang yang mencari ta'assub ni bahaya, tuan-tuan. Kerja dia duk condemn orang lain je. Saya saja betul. Kita kata yang betulnya, siapa dia boleh kacamata betul salah kita ni berdasarkan Al-Quran dengan hadis, huraian para ulama salafus salih itu betul. Bukan tuduhan orang. Orang nak tuduh je, senang-senang ya. Dia ambil kitab kita ni, kata ni kitab tak betul. Kitab dia senaraikan sebagai senarai hitam, boleh je. Ataupun tuduhan-tuduhan yang dibuat, buat poster pangkah, boleh. Tapi nilailah dengan raca keimanan, dengan raca ilmu, salah tak salah orang ni. Baik, yang keenam, wal aqibatu lil muttaqin. Akibat kesudahan yang baik itu bagi orang bertakwa. Siapa dia nak dapat kebaikan, jadilah orang bertakwa. Karena itulah kita doa, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Yang ketujuh, zamma subhanahu ta'ala mutamannid dunia. Allah Ta'ala cela orang-orang yang bercita-cita, berangan-angan nak mendapat kedudukan dalam dunia. Sebagaimana berlaku kepada Qarun. Ada orang yang bangga, nak sangat kepada apa? Kepada kedudukan dunia, wal'iyazubillah. Jadilah pengikut Qarun. Habis kita nak selamat macam mana? Jadi kumpulan yang kedua yang mengingkari orang-orang yang tamak tadi. Baiklah, yang ketujuh. Dia kata, ya laita lana mithla. Tengok kalimah ni. Sekali lagi kita tadabbur. Tuan-tuan tengok. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ya Allah, berilah kepada kami macam seumpama seperti apa yang kau beri kepada Qarun. Apa yang orang-orang beri kepada Qarun. Dia kata mithlahu. Dia tak kata, ya Allah, berilah kepada kami apa yang memberi kepada Qarun. Itu banyak dengki nama dia. Kita kata mithla, seumpama. Itu dia panggil nak macam tu. Tapi salah lah, sebab gila ke dunia. Cuma cara tu.
Misla dengan mana kalau kita tengok orang ni kaya, kita kata ya Allah berilah kepada saya seperti orang tu. Mu jangan beri kepada aku hak orang tu. Itu dengki nama dia. Kalau kata seumpama orang itu dipanggil ghibtah. Ghibtah hasad yang bukan dengki. Hasad tapi tidak dengki. Boleh ke? Nak faham? Dia panggil ghibtah. Ghibtah. Macam kita tengok orang alim, wara', soleh. Kita kata, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Jadikan anak aku ni seperti dia. Itu tak apa. Seperti. Jangan ambil hak dia bagi aku. Tak boleh. Itu dengki nama dia. Sekarang ni tuan-tuan sangat teliti perbahasan kita dalam ilmu tadabbur. Alhamdulillah. Yang ke-8. Wa qala alladhina utul ilma. Berkata orang-orang yang ada ilmu, thawabullah, pahala Allah Ta'ala nak beri tu. Innama lam yusafu bi iradati thawabil akhirah tambihan. Mereka tak kata siapa dia nak pahala akhirat. Dia kata apa? Siapa dia nak akhirat. Yang menunjukkan bahawa tambi ala anna al-ilma bi ahwalin nash'ataini. Kita ni, ilmu kita ni kena ada dua-dua. Kelebihan akhirat, bahaya dunia. Barulah kita seimbang. Kita seimbang dalam hidup kita ni, kena seimbang. Tak boleh, sebab kita duduk atas dunia. Kalau kita ambil hilang semua dunia ni, kita merempak nanti. Dunia aku tinggalkan semua. Habis, makan minum awak tunggu orang sedekah. Kenapa? Tak. Jadi kita kena seimbang di antara pahala dunia dengan kehidupan, pahala akhirat dengan realiti kehidupan dunia ni. Kena tahu. Yang ke-9, Allah berkata ahli ilmu, dia kata apa? Sawabullahi khairul liman aman. Kita utamakanlah pahala akhirat daripada pulangan dunia yang sedikit. Pahala dunia yang sedikit. Pahala dunia yang sedikit, kita ulama kata apa? Man kan hakada, siapa yang ada ilmu, bersifat zuhud, tidak tamak pada dunia. Itulah yang dikatakan alim. Sebab dia tahu dunia, dia tahu hakikat dunia, dia menjauhinya. Tapi kalau dia cakap ya dunia, cakap kita tasawuf macam-macam, tapi penampilan hidup dia berbeza dengan itu, maka itu dia panggil orang itu tidak benar-benar bukan ulama akhirat. Na'udzubillah. Berapa ramai orang duduk kilik kita tasawuf. Tapi dia punya cakap besar lebih daripada geng-geng yang buat dengan dia di kedai kopi. Jangan. Baiklah, yang terakhir, hukuman yang dijatuhkan ke atas Qarun. Apa hukuman? Tenggelam dalam bumi. Yang ke-10. Tenggelam dalam bumi. Kenapa? Ini yang dikatakan munasabah. Allah Ta'ala jatuhkan hukuman ke atas orang penjahat ini mengikut dosa dia. Dosa Qarun al-ulu fil ardi, sombong, takabur, angkuh, maka sesuailah dia ditenggelamkan dalam bumi. Sesuai ke tidak? Jawabnya sangat sesuai. Sebab apa sesuai? Sebab dia sombong. Maka Allah Ta'ala tenggelamkan dalam bumi. Orang kata-kata kita nyik dia sampai bawah. Sebab dia angkuh. Dan hukuman seperti ini, ditenggelamnya Qarun dengan harta benda dia, rumah tangga dia, adalah satu khariqun lil ada, suatu hukuman yang mencari adat. Allah Ta'ala tak buat kepada orang lain. Orang lain jahat-jahat lagi. Kaum Nabi Nuh tak tenggelam, dia yang tenggelam dalam air. Kaum Nabi Musa, Fir'aun tenggelam dalam laut. Tapi Qarun ini khas. Satu penyakit khas, iaitu ditenggelamkan dalam bumi. Ini adalah merupakan mukjizat Nabi Musa AS. Mukjizat Nabi Musa. Sebab tu kadang-kadang kita ni, dari sudut fakta sejarah, penting sangat kita murajaah. Kita kata Fir'aun, Haman betul. Haman memang pembesar Fir'aun.
Qarun adakah dia pembesar Firaun ataupun dia memang berlagak macam Firaun? Itu perlu diteliti balik. Kalau tidak sedap cakap, menteri keuangan Firaun Qarun. Betulkah? Bila Qarun jadi kaya, bila dia tajabur, bila dia angkuh, adakah zaman Firaun ataupun selepas Firaun sudah hilang? Sebab dia berlawan dengan Nabi Musa, tak ada kaitan dengan Firaun. Wallahu alam, ini perlu dimurajaah balik supaya kita tidak bercakap sedap mulut. Kita pun cakap juga dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, Firaun, Perdana Menteri dia Haman, Menteri Keuangan dia Qarun. Haman betul. Adakah Qarun semasa Firaun atau selepas? Spesifik lah dengan kejahatan dia tu. Tapi kita nak kaitkan dia sebagai Menteri Keuangan Firaun tu, itu yang perlu diteliti balik. Para penceramah, para pendakwah, ahli-ahli motivasi, cek balik jawatan itu betul ke tidak. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita tidak menggoreng-goreng maklumat tanpa murajaah. Saya tak kata kepada orang, saya sendiri pun banyak juga yang kita dengar-dengar daripada budak lagi. Kita dengar cerita Qarun ni panjang lagi ni. Saya tak nak cerita ya sini. Kata Qarun mari pelacur, buat tuduhan kepada Nabi Musa. Wallahu alam, semua cerita-cerita itu baiklah. Cuma yang kita nak murajaah balik, betulkah Qarun ni menteri keuangan Firaun? Bila dia start kaya? Di mana, waktu zaman mana dia? Wallahu alam. Mudah-mudahan kita dapat tadabbur, dapat keinsafan. Dunia ini mazra'atul akhirah, dunia itu untuk tempat kita ambil bekalan ke akhirat, bukan untuk kita bersenang-senang selama-lamanya di atas dunia. Kita kata dunia ini sama ada kita tinggalkan dia atau dia tinggalkan kita. Dua tu je. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Baik, ayat 85 kita sambung dalam perbincangan kita yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.